Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ربي يسر ولا تعسر وبالتمم بالخير. أما بعد. الحمد لله. Hari ini bersama dengan 4 Rajab 1445 Hijriah. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita, rezeki dengan rahmat, kasih sayang, taufik darinya. Kita dikumpulkan hari ini untuk kita mengikuti siri perbincangan zikir pagi petang. Alhamdulillah. Okey, sebagai peringatan, kita berada di bulan Rajab. Menurut Abu Bakar Al-Waraq, berkata, bulan Rajab adalah bulan untuk kita bercucuk tanam. Syakban pula bulan untuk kita menyiram tanaman. Dan Ramadan untuk kita menuai. Masya Allah, tabarakallah. Kata beliau lagi, bulan Rajab umpama tiupan angin. Syakban pula umpama kepulan awan. Ramadan pula umpama hujan. Jadi sebahagian orang pula berkata, tahun umpama sebatang pokok. Bulan Rajab adalah hari-hari pokok itu mengeluarkan daunnya. Syakban pula umpama hari dia pokok tu menghasilkan buah. Dan Ramadan pula adalah hari-hari buah dipetik. Dan orang beriman adalah pemetik buah-buahan itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita selalunya biasa sangat target bulan Ramadan satu hari satu juzuk, betul? So 30 hari Ramadan insya-Allah khatam satu mushaf. Bukan bulan Ramadan baru nak mula. Masuk gear daripada sekarang. Jadi bila kita dah mula daripada sekarang, insya-Allah kita akan nampak kat mana kelebihan kekurangan yang kita kena tambah baik supaya bulan Ramadan esok betul-betul kita capai target. So bulan Rajab ni kita boleh nampak kat mana kekuatan kita. Mungkin kekuatan kita untuk baca lebih banyak waktu lepas subuh. Kita selalu pancit waktu lepas asar. Tapi kita nak target, maknanya sebelum kita solat tarawih tu, kita dah habis satu juzuk. Kita dah tahu dah kat mana, macam mana kita nak budget time kita, kan? Kita nak atur. Daripada sekarang. Daripada sekarang kita lipat ganda, dan dalam bulan Rajab ni, kita boleh juga puasa mutlak. Apa tu puasa mutlak? Maknanya tak semestinya tunggu hari Isnin Khamis, tak semestinya tunggu Ayyamul Bid. Kecuali kalau kita nak puasa hari Jumaat tu, kita kena puasa sehari sebelum atau sehari selepas. Tapi kita nak puasa Nabi Daud ke? So bulan Rajab ni adalah bulan haram, bulan yang suci, antara bulan yang suci. Maka lipat gandalah amal soleh di bulan ini sebab pahalanya pun dilipat kali ganda. Dan juga janganlah melakukan sebarang dosa. Sebab dia pun lipat ganda juga. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Sama-sama kita lipat gandakan amal iman, tingkatkan iman. Buktikan dengan lipat gandakan amal soleh. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Ramadan tahun ini, insya-Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita dah sampai membincangkan ayatul kursi, betul? Alhamdulillah. Zikir pagi dan petang. Kita tengok dekat skrin, Syekh Ibn Baz rahimahullah berkata,
wirid-wirid syar'i dari zikir-zikir dan doa-doa yang berasal dari Nabi SAW lebih utama dilakukan pada permulaan siang setelah solat subuh. Okay, subhanallah. Dan solat asar. Hal itu lebih utama dilakukan dibandingkan membaca Al-Quran. Kerana ia adalah ibadah yang waktunya terikat dan akan lewat jika waktunya terlewatkan. Adapun membaca Al-Quran maka waktunya luas. Okay? So kalau lepas solat kita ada zikir lepas solat. Kalau solat subuh, lepas zikir lepas solat subuh, yang utama kalau ditanya baca Quran ke zikir pagi? Mana yang lebih utama? Zikir pagi. Begitu juga solat asar. Sebab dia ibadah yang terikat dengan waktu. Jadi kita kena utamakan tu dulu. Dah siap zikir pagi, baru baca Quran. Allah Akbar. Okey. Subhanallah, Allah Akbar. Rutinkan zikir pagi dan petang. Okay, surah Al-Ahzab. Ingat, sampai bila-bila? Bila kita nak berdakwah zikir pagi petang, jangan tinggallah dalil ni. Okay, surah Al-Ahzab, surah ke-33. Ayat 42 hingga 43 yang menjadi dalil untuk zikir pagi petang kita. Okay, ada banyak dalil sebenarnya. Tapi ni antaralah yang kita senang nak ingat. Okay. So, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Okay? So kalau orang tanya, ya ke kena buat zikir pagi petang? Betul ke? Kita mesti standby. Mesti ada dalil. Okay? Ni dalil pada Al-Quran. Janganlah meninggalkan zikir pagi petang walaupun satu macam saja. Maksudnya apa? Kita tahu kan dalam himpunan zikir pagi petang tu ada banyak zikir. Okay? So Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah berkata, barang siapa yang diberi taufik untuk boleh mengerjakan setiap zikir-zikir pagi dan petang, maka itu adalah nikmat dan keutamaan dari Allah Ta'ala. Maka berbahagialah dia. Dan barang siapa yang tidak mampu dari melakukan semuanya, hendaklah dia mencukupkan dengan yang ringkas-ringkas atas apa yang dikehendaki walau hanya satu zikir sahaja. So jangan sekali-kali kita tak buat zikir pagi, petang. Okay, kita boleh buat penggal-penggal. Maksudnya kita baca ni sikit, nanti kita sambung lagi. Boleh. Boleh ya. Okay, ini ulama mengambil kira contohnya doa iftitah. Ada banyak tapi kita tak baca semua. Betul? Jadi doa zikir pagi petang pun macam tu. Tapi jangan tak buat langsung. Jangan tak buat langsung. Dan sebenarnya dalam buku zikir pagi petang kita ni, yang ulang ad-da'wah ni, saya rasa dah habis ringkas dah. Kan? Memang ambil yang sahih. Okay, dan insyaAllah kalau kita dah rutin 10 minit macam tu siap insyaAllah. Okay? Allah Akbar. So peringatan untuk kita semua, anak kita sudah diajarkan zikir pagi petang ke belum? Anak cucu kita dah ajarkan ke belum? Kita dah ingatkan ke belum? Orang Indonesia dia hebat dalam short form. Ortu, apa maksud ortu? Orang tua. Maksudnya, kita ni mak ayah, orang tua. Okay? Ortu, semua ada short form kan? Warkop tu apa warkop? Warung kopi. Gitu. Semua ada short form. Ortu baiknya menuntun dan mengajarkan anak dalam hal ini. Semoga jadi amal jariah dan pahala yang terus mengalir. So kalau kita mengajarkan, mendidik anak cucu kita, ingatkan tiap-tiap hari. Dah zikir pagi, nanti petang. Dah zikir petang, tu amal jariah. Meninggal anak Adam, terputus semuanya kecuali 3. Okay? Yang pertama adalah apa? Sedekah jariah. Yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat. So kita ingatkan dia tentang zikir pagi petang ni. InsyaAllah umur kita bila kita dah pergi daripada dunia ni, okay, anak cucu kita mengamalkannya, InsyaAllah mudah-mudahan mengalir pahala. Allah Akbar. Okey. Bacaan zikir pagi dan petang sesuai sunnah. Kita dah tahu dah dimulakan dengan isti'azah ataupun ta'awuz. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, dimulakan dengan ta'awuz.
isti'azah. Bermaksud ada alif, ada sin, ada ta. Isti'azah, istighfar, istighatsah. Bila ada alif, ada sin, ada ta, ini permohonan. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah dari syaitan. Syaitan boleh di kalangan jin, boleh di kalangan manusia, okay, yang direjam. Allahu Akbar. Kemudian diikuti dengan ayatul kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Kita dah bincangkan dah, kita dah bagi kepada 9, bukan 9 peringkat, tapi tak panggil 9 anak kalimah. Okay, kita dah bahagikan di mana kita dah bincangkan perkaitan. Indahnya subhanallah susunan ayat dalam ayat kursi yang Allah telah susunkan, dia saling terkait. Masya Allah, tabarakallah. Okay, jadi ayatul kursi ini adalah ayat yang teragung daripada 6,000 lebih ayat Quran. Ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Okay, subhanallah. Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan, kenapa dia menjadi ayat yang teragung? Sebab ayat kursi adalah agung tentang ayat yang membincangkan tentang yang maha agung, iaitu Allah SWT. Tidak membincangkan yang lain. Tak membincangkan hukum, tak membincangkan manusia, okay? Tak membincangkan makhluk. Membincangkan benar-benar berkenaan dengan Allah SWT. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bermaksud kita menafikan, okay, Allah nak mengajar kita yang kita boleh berserah hanyalah kepada Dia. Okay? Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kerana apa? Sebab Dia Al-Hayyu. Sebab Dia yang maha hidup. Okay? Kita menyerahkan segala-galanya. Sebab tu pesan Nabi Yaqub, pesan Nabi Ibrahim, doa Nabi Yusuf. Apa dia doanya? Wa tawaffana muslimin, kan? Jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Muslim itu ialah berserah. Maksudnya hari ini kita diperingatkan kita mesti mati dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah. Okay? Dan Al-Hayyu tu maksudnya terus menerus hidup. Terus menerus hidup. Azali dan abadi. Allah yang maha hidup lagi menghidupkan. Allah yang maha hidup lagi yang menghidupkan. Jadinya hati kita tenang bila baca ayat kursi. Kenapa? Sebab kita mohon perlindungan kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Di mana kenapa Dia yang layak disembah satu-satunya? Kerana Dia yang maha hidup. So kita akan tenang daripada segala gangguan sebab kita meminta kepada yang maha hidup. Kalau hidup, pasti mendengar, pasti melihat, pasti mengetahui. Dan hidupnya Allah tu tak macam kita. Kita ni ada gak sakit kan? Ada gak cuti, ada gak nak rehat. Subhanallah. Kalau kita tengok ayat kursi, sungguh Dia Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini saya ringkas je sebab kita dah bincang panjang lebar dah kali lepas. Okey, yang maha menguruskan sendiri. Tidak ada satu makhluk pun dekat muka bumi ni boleh berdiri dengan sendiri. Tak ada. Kecuali Allah. Makin bertambah tenang kita. Sebab Allah tak memerlukan pembantu. Allah tak memerlukan AJK. Allah tak memerlukan. Semua tak perlu. Sebab Allah boleh menguruskan semuanya sendiri. Allahu Akbar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maksudnya, lahu, apa maksud lahu? Miliknya lah. Semua di langit dan semua di bumi itu. Pemiliknya siapa? Pemiliknya Allah. Termasuk kita. Termasuk yang nak mengganggu kita. Termasuk yang nak mengganggu ke, nak merosakkan kita ke, nak mendatangkan keburukan pada kita ke, semuanya di dalam kendalian Allah. So kita jangan risau. Sebab semuanya di dalam kendalian Allah. Sebab semua ni pemiliknya ialah Allah. Kita minta perlindungan daripada Allah yang pemilik segala-galanya. Subhanallah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Okey, di mana tidak ada siapa pun yang boleh mendatangkan manfaat ataupun keburukan pada kita melainkan dengan izin Allah. Okey, so maknanya Allah ni boleh disogok ke?
Sepertinya tak. Okey, semuanya bukan saja Allah pencipta, Allah pemilik dan Allah mengetahui. Okey, so kita makin tenang sepatutnya. Apa je musuh kita nak buat kat kita, Allah tahu tak? Allah tahu dah. Kita mungkin tak tahu rahsia musuh kita, tapi Allah sangat tahu. Okey. Dan dia tak sedap tak buka ayat dia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Okey, kalau kita takut dengan musuh kita, okey, contohnya dengan kuasa sihir dan sebagainya, tapi sungguh Allah tahu apa yang di depan, apa yang di belakang, apa masa lepas kita, apa masa depan kita. Okey, dan pengetahuan Allah, kekuasaan Allah itu meliputi. Okey, tidak ada satu pun yang tak diliputi kekuasaan Allah. Okey, dan Allah tidak pun lelah, tidak pun penat menjaganya. Okey, wala yauduhu hifzuhuma, tidak berat bagi Allah untuk mengurus, menjaga semua alam ini. Allahu Akbar, wa huwal aliyul azim. Sebab tak ada sesuatu pun yang di benak sesiapa, di hati sesiapa, kecuali semuanya Allah tahu. Okey, saya dah sebutkan juga kan 17 dalam ayat Kursi ni ada 17 nama dan sifat dan zat Allah yang zahir ataupun tersembunyi, semua ada dalam ayat Kursi ni. So insya-Allah mudah-mudahan kita merasa tenang bila membacakan ayat Kursi ini. Sekurang-kurang 8 kali sehari kita baca ayat Kursi ni. 5 kali lepas solat, 2 kali zikir pagi petang dan sekali sebelum tidur sekurang-kurangnya. So Allah tak pernah lalai, Allah tak pernah leka. Dan Allah sentiasa menjaga kita. Itu pun dah buat kita tenang dah. Kita sentiasa dijaga oleh Allah yang tidak mengantuk, apatah lagi tidak penat. La ta'khudhuhu ni maksudnya tak apa? Kalau dalam bahasa Arabnya, tidak menimpanya. Tidak ada yang boleh kita kalau dah ngantuk, macam-macam kita buat cuba nak lawan ngantuk juga, akhirnya kecundang tak? Kalau dah mengantuk lah, akhirnya tahanlah macam mana pun, akhirnya kita memang tidur, betul tak? La ta'khudhu ni maknanya tak boleh dikalahkan. Sayalah manusia yang antaranya yang kalah dengan ngantuk. La ta'khudhu maksudnya apa? Allah takkan mungkin dikalahkan oleh mengantuk. Menguap tu introduction untuk mengantuk kan? Menguap pun tak ada. So nak beritahu betapa hari ni kita mohon perlindungan dari Allah yang langsung tidak boleh dikalahkan oleh mengantuk. Kita kadang-kadang boleh dikalahkan benda lain, tapi kita kalah dengan mengantuk. Allahu Akbar. Okey, alhamdulillah hari ni kita nak masuk kita nak masuk surah Al-Ikhlas. Kalau dalam buku zikir pagi petang kita, muka surat 10. Muka surat 10. Nombor 2, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, zikir agar Allah melindungi dalam segala perkara. Okey. Surah Al-Ikhlas surah keberapa? 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Apa beza dengan ayat Kursi? Ayat Kursi kita baca sekali. Surah Al-Ikhlas kita baca 3 kali. 3 kali. Nanti surah Al-Falaq pun 3 kali, surah An-Nas pun 3 kali.
dan ikut turutan macam mana dalam Al-Quran. Sebab tu Al-Ikhlas dulu, baru Al-Falaq, baru An-Nas. Boleh tak lepas kursi terus An-Nas? Boleh? Boleh tak? Okey, ikut dalam susunan Al-Quran ni. Sebab 112 Al-Ikhlas, 113 Al-Falaq, 114 baru An-Nas. Dalam Al-Quran, kalimah Allah terakhir surah mana? Kalimah terakhir Allah surah mana? Al-Ikhlas. Lepas tu Al-Falaq tak ada, An-Nas tak ada. Yang terakhir, maksudnya kat situ, sebab tu kita nak mati dengan last kali kalimah Allah. Tauhid. Okay? Sebab tu surah Ikhlas ni, ulama kata adalah kubu pertahanan. Kubu pertahanan daripada Al-Falaq, gangguan luar, An-Nas, gangguan dalaman. Allah Akbar. Okay? Subhanallah. Jadi semakin kita nak, kata apa? Kita meyakini dengan janji Allah, meyakini janji Rasulullah, bahawa 3 surah ini adalah juga surah yang akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Okay? Dahsyat tak surah ni? Dahsyat. Sebab boleh melindungi kita dari sebarang musibah. Musibah contoh apa? Tsunami, gempa bumi, okay? Gunung berapi, banjir dan sebagainya. Okay? Ataupun bahaya, kecurian, okay? Melukakan dan sebagainya. Kalau kecuali dengan izin Allah. So kalau berlaku juga, itu semua atas izin Allah, atas kehendak Allah. Okay? Tapi saya baca tau, tapi kena juga. Maksudnya apa tu? Berkemungkinan kita baca sambil layan WhatsApp, kita baca sambil tengok TV. Ya, kita baca tapi mungkin kurang fokus, kurang penghayatan, tidak meresap maknanya ke dalam hati. Okay? So, mudah-mudahan bila kita baca betul-betul dengan lisan, meresapkan dalam hati maknanya, okay, kita dah tadabbur, kita meresapkan makna dalam hati ni, mudah-mudahan dengan izin Allah benar-benar melindungi kita daripada sebarang bentuk bahaya dan musibah, insyaAllah. Tapi kalau berlaku juga musibah, berlaku juga bahaya, maksudnya apa tu? Okay, itu dah memang takdir. Itu dah memang kehendak Allah. Pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada peringatan untuk kita. Sebab Allah tak mungkin buat sesuatu itu sia-sia. Okay, subhanallah, Allahu Akbar. So hari ni kita kena yakin Rasulullah tak mungkin berbohong. Bila Rasulullah suruh kita baca 3 surah ni, sebab dia boleh melindungi kita, maka Rasulullah tak mungkin berbohong. Okay? Allah Akbar. Allah Akbar. Tidak semua surah, okay, dalam Al-Quran ni dia ada keistimewaan yang tersendiri. Tapi surah Al-Ikhlas ni dia ada keistimewaan yang sangat special, okay, yang tak ada di surah lain. Iaitu membacanya sepadan dengan 1/3 Al-Quran. Kalau 1/3 Al-Quran tu bersamaan dengan 10 juzuk. Masya Allah, tabarakallah. Surah Al-Ikhlas ni berapa ayat? Surah kedua terpendek kan? Okay, hanya 4 ayat. Dalam 4 ayat. Pendek-pendek pula tu ayatnya. Tetapi membacanya sepadan pahalanya dengan 1/3 Al-Quran. Okay, kenapa dia sepadan dengan 1/3 Al-Quran? Sebab kita tahu umumnya Al-Quran ini, kandungan Al-Quran ini terbagi kepada 3. Yang pertama ialah aqidah. Yang kedua ialah ibadah. Yang ketiga ialah akhlak. Suka juga kita punya rukun iman, rukun Islam, ihsan. Kan?
Okey. Jadi surah Al-Ikhlas ini ialah tentang Allah, akidah itu mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi surah Al-Ikhlas ni sebab itulah sepadan dengan 1/3 Al-Quran. Itu akidah. Akidah. Okey, 1/3 Al-Quran ialah akidah. So kalau Quran dibagi kepada 3, tema utamanya ialah pertama apa tadi? Akidah, kedua ialah ibadah. Contohnya hukum puasa, hukum solat, okey, ibadah, hukum haji, zakat dan sebagainya. Okey, kalau kisah akhlak, maksudnya akidah, ibadah, akhlak. Akhlak ni maksudnya dalam Al-Quran ni ada banyak tak kisah-kisah? Kisah kaum Lut, kan? Kisah Fir'aun, kisah Bani Israel, Abu Lahab, okey? Kisah-kisah orang beriman. Jadi itu membentuk akhlak ataupun ihsan. Jadi surah Ikhlas adalah 1/3 Al-Quran. Okey? Okey. 4 ayat ini kesemuanya isinya tentang tauhid. Iaitu akidah, iaitu apakah tauhid, apa maksud tauhid? Mengesakan Allah. Jadi siapa yang baca surah ni, okey, dengan penuh pemahaman, bermaksud dia memang dalam penjagaan Allah. Dia meletakkan diri dia di bawah tanggungan ataupun penjagaan, ataupun dia mendapat penjagaan Allah. Okay. Dan surah ini, bila dia dikatakan adalah surah yang berkenaan dengan akidah, okay, mengesakan Allah, bermaksud ulama juga berpendapat sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas ini, okay, seolah-olah dia memperbaharui imannya. Memperbaharui imannya. Maknanya iman dia tu back to original. Saya nak tanya, dalam ni, kita suka ke barang second? Kita semua nak yang first hand, betul tak? Yang fresh dari ladang, betul? Fresh keluar dari kilang tu kita punya. Okay? Kita tak suka benda yang second. Subhanallah. Macam baby baru lahir, tak ada dosa. Semua yang fresh, yang baru. Okay, kalau susu fresh ke susu yang susu kotak tu lagi elok, lagi bagus. Susu yang baru perah tu kan, susu fresh tu. Okey, dalam Al-Quran, okey, susu yang terbebas daripada sebarang kekotoran yang fresh tu ialah kita panggil khalasa. Okey, contoh subhanallah, dalam Al-Quran surah ke-16 ayat 66. Okey, muka surat 274. Al-Quran muka surat 274. Billahi minasyaitanir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Nampak tak kalimah khalisah? Apa maksud khalisah kat situ? Bersih, suci. Labana, susu. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh pelajaran. Ibrah, pelajaran. Pasti, ada la kat situ taukid, sungguh ada pelajaran. Untuk mendatangkan i'tibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit dari dalam perutnya yang lahir dari antara hampas makanan dengan darah. So susu, okay, kita tahu dalam perut lembu tu, okay, dia ada 4 perut, lembu herbivore, dia ada 4 perut. Okay, peliknya,
antara hampas-hampas najis-najis darah dan sebagainya dalam perut lembu tu boleh terbentuk yang suci, yang bersih, khalisah, bersih, suci daripada kekotoran tu, okey, iaitu namanya susu. Putih, bersih. Kita kalau buat korban, kalau kita lapah perut lembu tu, keluar tak susu? Ada tak? Tak ada. Subhanallah. Kekuasaan Allah, iaitu susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya surah Al-Ikhlas ni, ada tak ikhlas dalam surah ni? Surah An-Nas ada berapa kali An-Nas dalam tu? Surah Al-Falaq ada tak Al-Falaq? Ada. Surah Al-Baqarah ada tak nama Al-Baqarah? Ada. Dua surah yang tak ada, surah Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Tak ada Fatihah dalam surah Al-Ikhlas, tak jumpa perkataan tu. Tak jumpa ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadinya, khalasah ni maksudnya, Allah yang maha suci, subhanallah, tidak sama. Tidak boleh kita campur adukkan dengan sembahan-sembahan yang lain. Tak boleh. Allah maha suci, maha bersih daripada sebarang sekutu. Tak sama macam Tuhan musyrikin, orang-orang musyrik. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kita hayatilah surah Al-Ikhlas ni. Okey, kita seperti memperbaharui tauhid kita, memperbaharui iman kita. Dari apa? Dari semua penyakit hati. Sebab tu lepas surah Al-Ikhlas tu ialah surah Al-Falaq, surah An-Nas. Okey. Penyakit apa penyakit hati? Ragu dengan akhirat, ragu syurga neraka, ragu dosa pahala. Kenapa orang berani buat maksiat? Sebab dia terlupa Allah itu maha mendengar, maha melihat apa yang sedang dia lakukan. Allah maha mengetahui. Okay, subhanallah, Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi, saya ada share dekat grup kan, hadis yang menjadi dalil kita baca 3 kali, pagi dan petang. Okay? Hadis Abu Daud. Pada malam hujan lagi gelap gelita, sahabat Nabi nama Abu Hubaib. Okay? Kami keluar mencari Rasulullah SAW untuk solat bersama kami. Okay? Masa tu dahlah gelap, lepas tu hujan pula tu. Jadi sahabat ni menunggu Rasulullah untuk jadi imam. Okay, bila Rasulullah tak datang juga, maka mereka cari Rasulullah. Jadi, apakah kalian telah menunaikan solat? Belum sempat jawab pertanyaan baginda, langsung baginda bersabda, Qul. Rasulullah sebut Qul, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata, baginda bersabda, Qul. So Rasulullah ulang lagi, Qul. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata, kemudian baginda bersabda, Qul, hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah SAW bersabda, katakanlah Qul huwallahu ahad, iaitu surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas 3 kali pada waktu petang dan pagi hari. Maka dengan surah-surah ini akan mencukupimu, menjagamu dari segala keburukan. Okay? Jadi, baca 3 Qul ni boleh mencukupkan kita dari sebarang bahaya. Dari segala sesuatu pun. Subhanallah, Allah Akbar. Yakin Ni janji Rasulullah. Rasulullah tak mungkin menipu kita. Okey. Ini yang menjadi dalil kenapa kita baca pagi dan petang 3 kali. Okey, kita tengok pada surah. Qul, katakanlah, huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Apa maksud Esa kat sini? Ahad. Apa maksud Esa? Tunggal. Satu ataupun tunggal. Menurut ulama,
Esa dari segi, yang pertama ialah esa dari segi zatnya. Esa dari segi zatnya. Iaitu dalam kalimah ini menggunakan lafzul jalalah Allah. Kita tahu lafzul jalalah Allah merangkumi di dalamnya kesemua nama dan sifatnya. Okey. 99 yang lebih daripada 99. 99 kita tahu dan lebih lagi itu ialah nama bukan maksudnya Ar-Rahman Tuhan lain, Ar-Rahim Tuhan lain kan. Jadi Allah itu Ahad, Esa. Sehingga hari ini kalau betul kita kenal Allah, kita cinta Allah, bila cinta pasti maksudnya bersama, betul? Perlu dibuktikan. Cinta perlu pembuktian. So kita ingat kisah Bilal bin Rabah. Okay, begitu mencintai Allah sehingga sentiasa kebersamaan dengan Allah itu walau diseksa pun apa yang keluar daripada mulut Bilal? Ahad. Ahad. Okay. So betapa cintanya Bilal kepada Allah. So yang pertama Esa dari segi zatnya, yang kedua Esa iaitu yang bermaksud ialah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi oleh hamba-hambanya. Okay? Yang berhak disembah oleh hamba-hambanya. Esa, satu-satunya. Esa maksudnya satu-satunya yang berhak dihambai ataupun diibadahi oleh hamba-hambanya. Yang ketiga, Esa dalam semua perbuatan-perbuatannya. Kita tahu kan? Rabb iaitu pencipta, pemilik dan pengatur. Siapa yang mengatur rezeki kita? Siapa yang mengatur hidup dan mati kita? Siapa yang mengatur siang dan malam? Siapa yang mengatur semua ni? Semuanya Allah. Okay? So, Esa dalam penciptaannya, pemilikannya, pengaturannya, tauhid rububiyah. Okay? Kalau kita baca surah Al-A'la, Allazi khalaqa fasawwa. Kan? Dia yang mencipta. Kalau khalaqa maksudnya apa? Dari tiada kepada ada. Allah Al-Khaliq. Kita mencipta ke? Kita ciptaan. Kita kalau katalah dia pencipta kerusi tu. Dia mengubah sebenarnya. Mengubah daripada pokok kayu tu jadi kerusi. Bukan dia yang cipta kayu tu. Betul? Barang kemas. Dia yang cipta emas tu? Tak. Dia ubah bentuk jongkong emas tu. Ubah logam emas tu. Jadi barang kemas tu contoh. Kita mengubah. Kita bukan mencipta sebenarnya. Hakikatnya lah. Hakikat pencipta adalah Allah. Okay? Jadi kalau kita simpulkan, Esa dari segi zatnya, Esa dari iaitu satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. Yang ketiga, Esa dalam segala penciptaan, pemilikan, pengaturan. Esa dalam perbuatan, Esa dalam semua perbuatan-perbuatan. Okey, Qul huwallahu ahad. Dan ahad ni, Allah al-ahad, Allah As-Samad ni adalah antara Asma'ul A'zam. Nama yang agung. Okey, saya sangat berharap kita semua hafal doa ni. Antara sebagai pembuka doa kita. Kita boleh tengok dekat Hisnul Muslim. Doa, antara doa sebelum beri salam. Tengok nombor 63 ni. Sebab masa kita belajar Asma'ul Husna, kelas hari Isnin tu, ingat tak Rasulullah mendengar seorang pemuda membaca doa dan dia memulakan dengan doa ni. Rasulullah kata apa? Makbul doa dia. Sebab dia menyebut nama Allah Asma'ul A'zam. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu bahawa aku telah mengaku bahawa engkau lah Tuhan yang Esa. So dia sebut nama Allah Al-Azam dalam doa ni. Rasulullah kata apa? Doanya pasti
makbul. So kita sebut doa ni, kita mula doa ni, mula doa kita, hajat-hajat kita mulakan dengan menyebut Asmaul Azam ini. Iaitu Allah Al-Ahad. Allah As-Samad. Itu antara Asmaul Azam. Okay. Dan ada kisah yang sahih, okay, dari kalangan Ansar yang pemuda ni, yang lelaki ni sangat suka, penduduk Masjid Quba tu, dia sangat suka kalau lelaki ni jadi imam. Tapi yang peliknya, setiap rakaat dia baca surah Al-Ikhlas. So sahabat-sahabat tanya, kenapa kau mesti baca surah Al-Ikhlas setiap rakaat? Kalau dia baca surah lain pun, dia tetap baca surah Al-Ikhlas. Maka diadukan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tanya kepada pada lelaki ni, apa yang menghalangmu tak nak ikut sahabat-sahabat ni? Sebab sahabat kata, boleh tak kau tak payah, kalau kau dah baca surah tu, tak payahlah baca surah Al-Ikhlas lagi. Ni tak, setiap rakaat dia baca. Dia kata apa? Kalau kau tak suka, kau cari orang lain jadi imam. Tapi dia orang ni pula suka lelaki ni jadi imam. So dia tanya kat Rasulullah. So Rasulullah tanya, kenapa kamu tak nak ikut cakap sahabat-sahabat ni? So apa dia jawab? Sebab aku mencintai surah Al-Ikhlas. Sebab tu cinta perlu dibuktikan. Betul? Cinta perlu dizahirkan. So dia terlalu mencintai Allah, terlalu mencintai surah ni, suka sangat memuji Allah sebab dia faham makna surah ni sehingga dia tak nak meninggalkan surah ni. Okay? Maka syurga untuknya. Siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas ni, syurga untuknya. Tapi dengan syarat apa? Dengan penghayatan, dengan kefahaman. Subhanallah. Cuba bayangkan surah Al-Ikhlas 4 ayat. Nak dibandingkan. Kita semua dah hafal kan? Dah hafal kan? Hafal surah Al-Baqarah? Saya taklah. Bayangkan dengan Al-Ikhlas ni tapi betul-betul faham, menghayati, boleh masuk syurga. Sungguh Islam sangat mementingkan kualiti, bukan kuantiti. Faham betul-betul surah Al-Ikhlas ni, menghayati betul-betul, memuji, memuja, mencintai Allah, boleh beroleh syurga. InsyaAllah, tabarakallah. Okay. Surah kedua terpendek dan paling ramai hafal, jadi boleh asbab dapat cinta dan syurga Allah. Allah Akbar. Tak nak ke kita? Rugilah siapa yang tak nak faham, tak nak menghayati surah Al-Ikhlas. Pendek je surahnya. Ayatnya pun pendek-pendek. Okay. Antara kelebihan siapa yang mengamalkan surah Ikhlas ni ialah Allah mencintai orang yang mencintai surah Al-Ikhlas. Okay, daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya, ini tadi kisah tadi Nabi SAW mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan dan ketika orang itu mengimami sahabat-sahabatnya lainnya dalam solat mereka, dan beliau mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad, maka apabila mereka pulang, mereka ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu baginda pun bersabda, tanyalah beliau mengapa beliau berbuat demikian, lalu mereka bertanya kepadanya, beliau pun menjawab, kerana surah ini mengandungi sifat Ar-Rahman dan aku mencintai membaca surah ini. Lalu Nabi bersabda, beritahu beliau sesungguhnya Allah pun mencintainya. So kita kena cinta surah ni. Okay, insyaAllah cinta kita berbalas. Okay, surah Al-Ikhlas bersamaan sepertiga Al-Quran. Ini dia punya hadis tadi tu. Maksudnya sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dengan berulang kali, lalu dia datang bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepadanya, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surah itu, maka bersabdalah Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sulusal Quran, sepertiga Al-Quran. Okey, antara lagi keistimewaan surah Al-Ikhlas ialah penyebab masuk syurga. So kita semua nak masuk syurga Allah kan? Dengan 4 ayat. Surah yang hanya 4 ayat. Okey.
Aku datang bersama Rasulullah SAW, lalu aku dengar seorang lelaki membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Aku bertanya apa yang telah menjadi wajib. Kata baginda, syurga baginya. Okay, so hari ni kita kena mengamalkan surah Ikhlas ni setiap pagi dan petang sebelum tidur. Tapi baca dengan cinta, baca dengan penghayatan, baca dengan pemahaman. Okay, tentang isi kandung surah Al-Ikhlas ni. Okay, so yang pertama tadi kita dah tengok dah, surah Ikhlas ni ialah tentang Ahad. Allah itu Al-Ahad. Allah itu Maha Esa, Tunggal. Yang kedua, Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Kalau kita tahu Allah As-Samad, Allah yang di mana semua makhluknya bergantung kepadanya dan Allah tidak pun bergantung pada, Allah tak memerlukan pun pada makhluk. Malah semua makhluk bergantung kepada Allah. Okay? Subhanallah. Allah yang menjadi tumpuan dan pergantungan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Untuk memohon sebarang hajat. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya terlupa satu poin. Tadi Allah Al-Ahad yang Maha Esa tu, kita tengok negara kita. Okey, dibahagi kepada negeri-negeri, betul? Dalam negeri ada kawasan parlimen, ada DUN. Contohnya kita pun dalam organisasi kita ada pembahagian tugas, betul? Tapi Allah tu Esa. Boleh tak kaitkan tu? So ulama mengatakan lagi ada pembahagian tugas, itu menunjukkan kelemahan kita. Allah Esa dalam kekuasaannya. Kita kena bagi-bagi tugas. Itu menunjukkan kita ni lemah. Contohnya, kuasa negeri sama tak dengan kuasa kerajaan pusat? Tak sama. Betul tak? So maknanya kita ada limit tak? Kerajaan negeri ada limit berbanding dengan kerajaan persekutuan. Contohlah. So kita dalam organisasi kita pun, okey, ada AJK jaga unit ni, maksudnya kita ni semua memang lemah. Tapi Allah tunggal, berkuasa dalam semua. Tak perlu dibahagi-bahagikan tugas. So kalau kita kaitkan dengan Allah Al-Hayyu Al-Qayyum pun, Allah berdiri dengan sendiri. Allah tak perlu assistant, tak perlu delegate tugas kat siapa-siapa, tak perlu. Allah buat keputusan semuanya mutlak. Hak milik mutlak Allah. Okey. Betapa, so kat sini kita nampak, tambah sikit poin dekat Qul huwallahu ahad itu, sebenarnya betapa kesempurnaan kekuasaan Allah. Tak perlu dibahagi-bahagikan tugas. Allah itu Esa dalam segala-gala pengaturannya. Pengaturan siang malam, pengaturan rezeki. Okay? Subhanallah. Kita yang kena bagi-bagi tugas ni kan? Maknanya terselah tak kelemahan kita? Terselah sangat. Okay? Dah lah lemah. Okay, kita bagi-bagi tugas tu menunjukkan kita ni lemah, kita tak mampu buat semua. Maksudnya kita ni, kekuasaan kita ada batas. Ada limit. Okay? Saya mampu buat takat ni je, nanti awak sambung ya. Contoh. Saya kerja shift pagi je, kamu shift malam buat sambung ya. Kita dah lah lemah, lepas tu terbatas. Okay? Kata ulama, setiap yang dibahagi pasti ada keterbatasan, pasti ada kelemahan. Jadi, kekuasaan Allah itu tak terbatas. So, sempurna tak Allah? So, Qul huwallahu ahad itu juga melambangkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Okay, yang tidak terbatas. Mutlak. Lepas tu surah ni besar ya. Besar sangat, dahsyat sangat dia punya fadilat dia. Jadi dimulakan dengan Qul huwallahu ahad, ialah keesaan Allah itu adalah kesempurnaan Allah.
Kita suka tak hidup sorang-sorang? Tak suka kan? Ha. So kita tak sempurna. Allah itu esa, tunggal. Tak memerlukan apa-apa pun. Malah, dialah tempat semua makhluk bersandar, bergantung. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Sebab itulah bersyukur tak kita ada 5 fardu solat. 5 waktu fardu solat untuk kita bina hubungan kita dengan Allah. Sebab solat tu silah. Salah, silah, hubungan. Sebab kita sangat memerlukan Allah. Kita nak bernafas, mata kita boleh melihat, telinga kita boleh mendengar, kaki kita boleh berjalan adalah dengan izin Allah. So kita ni menyedot oksigen ni pun perlu tak pada oksigen kalau nak bernafas, kalau nak hidup. Kita perlukan pada Allah. Hatta orang ateis ke orang kafir, jadi mereka perlukan Allah tak? Mereka perlukan Allah untuk bernafas. Betul? Sistem hormon kita, siapa yang atur? Buah pinggang kita cuci darah kita, siapa yang atur? Jantung kita berdegup walaupun kita tidur, siapa yang atur? Allahu Akbar. Okey. So kebergantungan kita kepada Allah sehingga Allah tak nak kita putus daripada dia, sebab itulah ada 5 solat, 5 fardu solat yang wajib. Hubungan kita dengan Allah supaya erat sangat hubungan kita dengan Allah. Ada 5 waktu. 5 waktu tapi sama dengan 50. Subhanallah, Allah Akbar. Dalam surah Taha ayat 14 ingat tak? Ketika kita belajar solat, mesti jumpa dalil ni. Kenapa kita solat? Kenapa kita solat? Surah Taha ayat 14. Ingat tak? Surah Taha ayat 14 kan? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimis salata li untuk apa? Li zikri. Kenapa kita solat? Li zikri, untuk ingat Allah. Allah kata apa? Li zikri. Kenapa solat? Untuk ingat aku, kata Allah. Okay? Jadi kita ada 5 fardu solat untuk bina hubungan kita dengan Allah supaya tak putus. Okay? Untuk kita ingat bahawa kita semua sangat memerlukan Allah. Sangat memerlukan Allah. Allahu Akbar. Jadi surah Al-Ikhlas inilah menunjukkan kebergantungan semua makhluk kepada Allah. Allahu Akbar. Okey, seterusnya saya taklah go detail. Okey, ni secara ringkas-ringkas tadabburnya. Okey, lam yalid wa lam yulad. Apa maksudnya tu? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid maksudnya lam tidak, yalid beranak. Wa dan lam tidak, yulad diperanakkan. Apa beza? Apa beza lam yalid dengan lam yulad? Apa beza? Lam yalid maksudnya tidak beranak. Lam yulad tidak diperanakkan. So kita tengok dulu lam yalid. Apa maksud lam yalid? Tidak beranak. Maksudnya kita tahu kan antara nama Allah ialah Allah Al-Awwal. Tiada permulaan. Tiada permulaan. Kalau walam yulad, bukan diperanakkan, bermaksud Allah bukan anak siapa-siapa. Okey, Allah tidak beranak. Maksudnya Allah Al-Awwal. Okey. Allah tak perlu pun ada anak. Allah tak ada anak. Allah tak perlu ada anak. Kita perlu ada anak tak ni? Kita manusia perlu anak. Allah perlu anak? Tak. Bagi manusia kalau tak ada anak, boleh dikatakan itu seperti kelemahan atau kekurangan. Tetapi tak ada anak bagi Tuhan, bagi Allah itu adalah satu sifat keagungan.
Okay, Allah tak ada anak, itu adalah keagungan. Tapi manusia tak ada anak, kita selalunya normally kita kata tu ada kekurangan kalau tak ada anak. Okay. So Allah tak perlu anak. Allah tak ada anak. Itu kalau lam yalid. Kalau walam yulad, maksudnya Allah bukan anak kepada siapa-siapa. Okay. Kita manusia perlukan anak sebab apa? Untuk sambung keturunan. Untuk sambung generasi. Betul? Kemudian kita ni maksudnya kenapa kita perlukan anak? Kita semakin menua. Kan? Kita nak perhatian daripada anak-anak kita juga. Okay? Subhanallah. Untuk jaga eksistensi kita, okay? Keturunan kita, kewujudan kita, generasi kita. Tapi Allah tak perlu. Dan kalau kita perlukan anak, maksudnya bila kita semakin tua, maksudnya kita semakin melemah, kat situ dah menunjukkan kita manusia memang ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Macam raja, kenapa dia memerlukan pemangku raja? Itu menunjukkan kita ni ada expiry date. Kita ada expiry date. Kita yang bekerja ada tarikh pencen? Ada tarikh mula bekerja? Ada kan? Kenapa kita ada tarikh mula bekerja? Sebab sebelum tu kita mungkin tak mampu, mungkin tak sesuai, mungkin tak pandai. So manusia, kita ada keterbatasan kita. Kenapa kita tak boleh buat kerja? Kenapa kita tak boleh mengundi sebelum umur 18 contoh? Kenapa kita tak boleh sebelum umur 21 contoh? Sebab apa? Sebelum umur tu kita lemah, kita tak pandai, tak matang. Kat situlah lam yalid walam yulad. Semuanya menggambarkan betapa lawannya sifat Allah dengan sifat manusia. Nampak tak betapa luasnya kekuasaan Allah? Betapa luasnya kerajaan Allah. Manusia punya kerajaan kena ada pemangku. Okey, sebelum dia jadi raja, dia tak wujud pun. Okey? Masa kita bayi, masa kita kanak-kanak, kita tak tahu apa pun. Kita tak ada ilmu. Sebab tu kita tak boleh pegang apa-apa jawatan. Okey? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ijah. Ijah boleh tutup tak kipas ni? Saya macam tak boleh bernafas. Kipas 4. Allah Akbar. Baru hidung tersumbat. Macam tak cukup nafas. Sikit lagi boleh? Dah nak habis. Sebab dah buat kipas dia dah sejuk. Tadi panas. Sebab itulah syukur kita ni ada sakit. Sebab kita selalu lupa diri. Kita rasa kita kuat. Allahu Akbar. Semua kita lemah. Allahus Samad. Okay? Kita ada Allah untuk kita bergantung. Subhanallah. Sebab itulah di saat tak ada siapa boleh tolong kita. Kita orang Islam, kita kena beruntung. Kita kena bersyukur sangat sebab kita ada Allah tempat kita bergantung. Tak pernah meninggalkan kita. Tak pernah. Walau seekor semut pun Allah jaga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mesej lah. Jazakillah khair. Okay. Lam yalid wa lam yulad. Lagi mengingatkan kita kepada Allah Al-Awwal. Okay. Allah tidak beranak dan Allah bukan anak siapa-siapa. Sebab Allah tak perlukan anak. So betapa luasnya kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Maksudnya tak ada limit. Tak ada keterbatasan. Manusia penuh dengan keterbatasan.
Bila kita tak boleh buat sesuatu tu mesti ada sebab. Kita tak tahu, kita tak cukup matang. Okey. Ha. Mungkin kita terlalu muda. Tapi Allah lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Atau dengan kata lain, apa tu lam yalid? Apa tu lam yalid? Allah tak ada keturunan. Maksud lain bagi lam yalid ialah Allah tidak mempunyai keturunan. Lam yulad maksudnya Allah bukan keturunan mana-mana. Kita kadang-kadang cakap kan, kita keturunan ni. Keturunan pendekar lah. Keturunan apa lagi, keturunan orang kaya-kaya. Contoh. Okay. So, lam yalid senang nak faham kalau kita nak cerita pada anak-anak kita, anak cucu kita. Jadi, lam yalid tu ialah Allah bukan Allah tak ada anak. Tu paling senang lah. Ataupun Allah tidak perlu keturunan, tak mempunyai keturunan. Lam yulad ialah Allah bukan keturunan siapa-siapa dan Allah bukan anak siapa-siapa. Okay. Kalau orang kafir kan nak minta angin, dewa angin. Minta panas, dewa matahari. Banyak dia punya permintaan tu. Kalau keliling Kaabah tu ada berapa berhala? Lebih kurang 300. Oh nak anak, jumpa dewa ni. Sembah berhala ni. Oh nak untung bisnes, jumpa berhala ni. Berpecah-pecah pembahagian tugas tu. Okey, tapi qul huwallahu ahad. Okey, tak ada bagi-bagi tugas. Kuasanya tak limited, luasnya kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kerajaan pemerintahan Allah, kekuasaan Allah. So semua makhluk bergantung hanya kepada Allah. Okey, lam yalid wa lam yulad. Okey, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang serupa dengannya. Kalau mirip pun tak ada. Ini kan serupa. Yang hampir-hampir setara, yang hampir sama pun tak ada, apatah lagi memang serupa. Tak ada. Memang tak ada yang serupa dengannya. Okey. Subhanallah. Jadi sebab itulah ulama mengatakan hari ini kalau kita perhatikan luas so, surah Al-Ikhlas ini kenapa begitu besar fadilatnya? Okey. Diharapkan saya dan kita semua membaca surah ini dengan penuh penghayatan, penuh pemahaman. Okay. Di mana bila kita membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh pemahaman, dapat apa tadi? Dapat cinta Allah, dapat syurga Allah. Bayangkan, bukan sampai ke tahap 4 ayat boleh dapat cinta dan syurga Allah. Subhanallah, Allah Akbar. So amat rugi bagi kita yang dah berumur ni nak menghafal surah yang panjang-panjang tu lagilah payah. Okey, kita hafal dah. Okey, alhamdulillah, tapi kita tingkatkan lagi pemahaman kita kepada surah ni. Okey, Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Efeknya sangat besar ya. So tolong fokus bila baca surah ni. Tolong fokus. Bukan sekadar di lisan, resapkanlah di dalam hati. Dalil tadi. Okey. Kalau kita perhatikan kat sini, sebab itulah siapa yang baca ayat 1 hingga 4 yang mana surah ini adalah murni isi tentang tauhid kepada Allah, maka sesiapa yang baca surah ini layak mendapat penjagaan Allah.
Dah hafal dah doa yang ni? Dah hafal belum? Dia ada dua. Satu yang ni, satu lagi yang bawah ni. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan ni. Okey, yang ini dua-dua memang hadis ni kata siapa yang mulakan doa ataupun buka doa dengan doa ni sebab ada Asmaul Azam. Kalau doa yang 64 ni sebab ada Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau yang ni sebab ada nama Allah Al-Ahad As-Samad. Ini adalah nama Allah Asmaul Azam. Even surah Al-Ikhlas ni sebab dia mulakan Qul Huwallah. Allah itu sendiri adalah lafzul zalalah. Okay. Apa lagi saya belum sentuh Boleh tak saya sambung surah Al-Falaq An-Nas tu minggu depan? Saya punya tekak dah gatal sangat. Okey, kita tutup dulu sampai sini. Bunyi elang tu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna.